Selamat pagi, selamat petang dan selamat malam kepada semua rakan serta channel Rizwan. Bersama saya Muhammad 17, saya ingin buat sedikit review tentang dua biji cam yang berada di depan saya ni. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan perempuan yang mana sudah expert dah tahu ini memang Kris 110 punya cam ni. Tuan-tuan dan perempuan. Okey, sekarang yang berada di depan saya ni ialah dua biji cam S4 high cam. Kiraan high cam lah, S4 tu kiraan high cam. Daripada Espada dan juga GTC untuk Kris 110. Okey, untuk Kris 110. Okey, untuk pengetahuan tuan-tuan dan perempuan, dua biji cam ni ialah di antara dua biji cam yang sangat banyak pembeli yang customer saya buat order pada saya lah. Okey. Walau bagaimanapun, tuan-tuan dan perempuan jangan risau, material sangat baik lah. Okey. Material sangat baik, tak mudah cepat makan pada bahagian bonggol. Okey. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan perempuan, kita sebenarnya apakah yang berbeza di antara cam hadapan ni? Okey, pertama sekali apa yang saya ingin nak beritahu sebelum saya memulakan perbincangan tentang dua biji cam yang berada di depan saya ni. Pertama sekali ialah terima kasih kepada semua subscriber saya yang telah subscribe channel ni, okey, ataupun penonton setia saya lah, okey. Dan kepada sesiapa yang masih baru dalam YouTube ni, dalam channel saya ni, boleh tekan butang subscribe tu, okey. Tuan-tuan, bagaimanakah nak subscribe atau langgan channel saya? Kalau tuan-tuan menggunakan aplikasi YouTube menggunakan telefon pintar, tuan-tuan dan perempuan perasan ada di sebelah kanan bawah video ni ada butang color merah, okey, butang langgan atau butang subscribe tu, tekan butang tu dan tuan-tuan dan perempuan dah subscribe channel ni. Okey tuan-tuan dan perempuan. Saya pun sangat berterima kasih lah kepada tuan-tuan dan perempuan kerana tiap hari saya tengok memang subscriber saya yang meningkat dari hari demi hari. Tanpa tuan-tuan dan perempuan, okey, video review tentang barang motor ni tak terjadilah. Dengan sokongan hebat tuan-tuan dan perempuan, cadangan di antara tuan-tuan dan perempuan, saya berjaya buat satu video hari demi hari berkaitan tentang barangan racing. Okey tuan-tuan dan perempuan. Dua biji cam racing di depan saya ni, daripada GTC dan juga daripada Espada. Okey. Dua-dua ni ialah original Okey, original. GTC pun saya ambil daripada Penang, Espada pun saya ambil daripada Penang. Okey tuan-tuan dan perempuan. Berkaitan tentang cam yang berada di hadapan ni, mesti tuan-tuan dan perempuan bertanyakan kepada saya, bos, sesuai dengan spek berapa bos? Sebenarnya spek tu tuan-tuan dan perempuan kena tanya saya sendiri. Okey. Kena tanya saya sendiri kerana cam high cam S4 daripada Espada ni kita ada daripada spek 57, 60, 62, okey, dan spek Jerod, okey, dan sama seperti GTC juga. Tuan-tuan dan perempuan kena tanya saya cam mana yang paling sesuai. Saya akan jawab dengan syarat tuan-tuan dan perempuan kena PM saya. Saya akan bagi nombor di akhir video ni. Okey tuan-tuan dan perempuan, apakah perbezaan antara cam GTC dan cam Espada ni? Pertama sekali daripada segi brand ni lah. Okey, itu perkara yang penting. Dan yang kedua saya akan bincangkan tentang pembelian. Berkaitan dengan pembelian, spek 60mm memang akan memilih cam GTC. Tetapi kalau spek 57mm dan juga 60mm akan memilih brand Espada. Tetapi pembelian sangat banyak kepada Espada lah. Okey, cam Espada sangat banyak pembeli. Okey. Lagipun memang cam Espada terkenal di antara pengguna-pengguna Kris, di antara cam yang juga bagus walaupun dengan harga yang murah lah. Okey. Tuan-tuan dan perempuan, walau bagaimanapun, jangan risau, harga yang saya jual tu memang tak mahal. Okey. Sebenarnya apakah fungsi cam? Okey, pertama sekali adalah kalau tuan-tuan dan perempuan perasan, penggunaan cam ni boleh menaikkan pickup dan juga torque speed kenderaan tuan-tuan dan perempuan. Okey, saya jelaskan sedikit sebanyak tentang perbezaan high cam dan low cam. Okey.
Apakah perbezaan high cam dan low cam? Pertama sekali kita mulakan dengan low cam. Low cam ni ialah cam yang lebih rendah, okey. Di mana fungsi low cam ni ialah main pick up, okey. Kepada sesiapa yang berhajat untuk main 1 kilo, 2 kilo atau 5 kilo, sesuailah tuan-tuan dan puan-puan ambil low cam, okey. Low cam lebih kepada pick up. Dan kepada high cam pula, sebelum saya masuk kepada high cam, kenapa high cam ni lebih kepada pick up? Okey, low cam ni power dia tu ada pada low RPM. Bermaksud daripada RPM yang rendah ke RPM tengah memang ada power pada low cam. Tetapi ia berbeza dengan high cam, di mana high cam ada power pada RPM tengah ke RPM atas. Okey, contoh kalau cut off 10,000, kita katakan di sini 2,000 ke 6,000 tu memang untuk low cam. Power dia ada dekat situ. Okey. Tetapi untuk high cam powernya ada pada 6,000 ke 10,000. Itu untuk high cam. Maksudnya jika tuan-tuan dan perempuan pengguna low cam, pick up tu ada, top speed tu kurang. Tapi kalau pengguna high cam, pick up tu kurang, top speed tu banyak. Tetapi mengikut jugalah. Sebab ada high cam yang kita ada kebelakangan ni, seperti Espada dan juga GTC ni, yang sudah buat balance di mana ada pick up dan ada top speed. Okey, maksudnya pick up tu tak terlalu berat dan ada top speed. Okey. Untuk high cam lah. Jadi tuan-tuan dan puan kena memilih lah yang mana cam terbaik mengikut kepada penggunaan tuan-tuan dan puan. Kerana setiap pengguna tak sama seleranya. Okey. Contoh macam just nak main dalam taman saja, sesuai pakai low cam. Okey. Ataupun nak main drag race dan sebagainya, sesuai pakai low cam. Tetapi pakai high cam sesuai untuk long distance, yang pergi jauh, ulang-alik kerja jauh, sesuai lah pakai RPM. Dan jika tuan-tuan sejenis yang main RPM atas, memang sesuai pakai high cam, kerana power ada pada RPM atas. Itulah perbezaan antara low cam dan juga high cam. Okey. Jadi S4 sebenarnya dikategorikan di tengah-tengah, high cam yang berada di tengah. Kita juga berada S3 di mana bonggol yang lebih tinggi S3 tetapi pick up yang lebih berat. Kita juga ada S5 dan juga S6 di mana S5 tu dah start low cam, S6 tu pun dah start low cam. Okay. So sebenarnya S4 ni paling cantik lah di tengah-tengah antara low cam dan juga high cam. Okay. Sebab tu lah S4 ni di antara cam yang paling banyak pembeli di Malaysia kerana hampir balance. Okay. Tetapi ada ya cam S4 yang mempunyai power pada RPM atas saja dan tiada power pada pickup. Okey. Ada brand-brand tertentu lah. Untuk brand Espada dan juga GTC yang berada di depan tuan-tuan dan perempuan sekarang, yang berada di skrin tuan-tuan dan perempuan sekarang ni, dua brand ni ada pickup dan juga ada top speed. Sebab itulah saya recommendedkan dua brand ni. Termasuk satu brand lagi high speed. Maaf, high speed tidak ada pada hari ini. Saya just buat dua video ni dulu. High cam, high speed saya akan buat pada hari kemudian. Okey tuan-tuan dan puan. Sebenarnya berkaitan dengan penukaran cam, adakah ia penting? Sebenarnya kalau jentera tuan-tuan dan perempuan tu masih standar, tuan-tuan dan perempuan boleh buat permulaan dengan menukar cam dulu. Kalau tuan-tuan dan perempuan tidak berhajat untuk menukar apa-apa block racing ataupun head racing, boleh tukar cam racing ukuran S4 ni termasuk dengan spring valve dulu. Itu sahaja pun dah menaikkan power pada kenderaan tuan-tuan dan perempuan. Tetapi saya amat tak galakkan kepada sesiapa yang menukar blok racing 57mm atau 60mm tanpa menukar cam. Maksudnya tukar blok tetapi cam tu tak tukar, biarkan standard. Saya amat tak sarankan, kerana kalau tuan-tuan dan perempuan tu memang biarkan kepada cam standard tu, nanti pergerakan valve tu dengan piston tu jadi tak cantik. Jadi pembakaran tu pun akan jadi slow seperti standard. Okey, blok dah besar tetapi pembakaran slow seperti standard. Bukaan valve tu slow seperti standard. Sikit saja bukaan valve. Maksudnya itu akan menjadi satu masalah kepada kenderaan tuan-tuan dan perempuan, di mana mungkin akan berlaku kekurangan minyak masuk dan juga pembakaran yang tidak stabil dan sebagainya. Itu akan menyebabkan gangguan pada top speed yang sepatutnya tuan-tuan dan perempuan dapat. Contoh macam jika tuan-tuan dan perempuan menukar blok 57mm pada kris 110 tuan-tuan dan perempuan, sepatutnya top speed berada pada 130, tetapi dengan
tak menukar cam, mungkin top speed hanya mendapat 120 atau 110 sahaja. Kerana tiada perfect, tiada kesempurnaan dalam pembakaran tu. Sebab itulah tuan-tuan dan puan, saya sarankan kalau nak pakai cam racing, kalau nak pakai block racing, tukarlah sekali cam. Kalau nak tukar, nak upgrade sikit tanpa ingin menukar blok, tukarlah cam dulu. Sebenarnya cam itulah di antara cam komponen penting untuk upgrade beginner lah. Pertama sekali lah, perkara pertama sekali untuk upgrade kelajuan jentera tuan-tuan dan perempuan. Okey, ingat tukar cam racing beserta spring bar. Okey. Jadi selepas membuat penukaran tu, memang ada sedikit perubahan pada pembukaan valve tu. Itulah yang akan menambahkan performan pada jentera tuan-tuan dan perempuan. Okey. Jadi sebenarnya ada yang juga tanya saya, bos, kalau saya tukar cam racing tanpa saya tukar spring valve racing, bolehkah? Jawapannya ialah boleh, tapi agak berisiko. Jika tuan-tuan dan perempuan sejenis yang hantam, maksud saya bukan hantam auto ni, maksud saya sejenis yang selalu main high ref, ia akan berlaku sejenis satu sakit di mana sakit spring valve bengkok. Okey, bukan sakit lah, masalah lah. Okey, spring valve bengkok ni disebabkan bonggol yang tinggi, dia menolak banyak valve tu masuk ke dalam. Piston pula piston flat untuk yang standard. So apabila ia belagar dengan lebih banyak, sebab tuan-tuan dan perempuan ni duk hantam je kan, duk bawa high ref tinggi je tu, ia akan menyebabkan valve bengkok dan akan jadi masalah pada tuan-tuan dan perempuan untuk terpaksa buka head dan menggunakan agak banyak modal lah. Saranan saya, pakai sahaja spring valve racing yang lebih keras supaya ia dapat kontrol spring valve tu daripada terlajak masuk ke dalam. Okey. Pakai spring valve tu pun spring valve yang sesuai dengan piston lah. Tak terlalu keras dan tak terlalu lembut kepada piston yang standard. Okey tuan-tuan dan perempuan, setakat itu saja nasihat daripada saya. Kepada sesiapa yang berminat, tuan-tuan dan perempuan, tuan-tuan dan perempuan boleh terus WhatsApp saya talian 01840450323, atau tuan-tuan dan perempuan boleh terus ke Shopee saya, shopee.com/1firdaus17. Kalau tuan-tuan dan perempuan tak dapat informasi yang telah saya berikan tadi, tuan-tuan dan perempuan juga boleh terus ke ruangan komen atau ruangan description. Saya akan bagi nombor telefon saya. Okey, supaya tuan-tuan dan puan senang untuk kontak saya, tanyakan segala persoalan yang berada di minda fikiran tuan-tuan dan perempuan yang masih belum terjawab tu. Ataupun jika tuan-tuan dan puan hanya ingin bertanyakan harga dan pendapat, tiada masalah, saya sedia menjawab. Tak salah kita berkongsi ilmu daripada kita menyimpan ilmu kepada kita sahaja. Okey, dan tuan-tuan dan perempuan pun boleh share ilmu tuan-tuan dan perempuan dengan saya, tak menjadi masalah. Okey. Saya tak ambil hati pun kalau tuan-tuan dan perempuan tak beli dengan saya, tak ada masalah. Okey. Jangan lupa untuk tekan butang like, subscribe dan juga share supaya channel ni boleh berkembang dengan lebih jauh. Tekan butang subscribe tu. Okey tuan-tuan dan perempuan, walau bagaimanapun setakat ini